Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Ni yang berlegar di internet sekarang ni. Tuan-tuan tahu atau tidak bahawa My Airline dapat lesen 2021 pada zaman Perikatan Nasional memerintah. Out of nowhere, tiba-tiba My Airline dapat lesen tersebut. Now, soalan dia begini. Bukan soalan, perkara dia begini. Didapati bahawa 99% pegangan My Airline itu dipegang oleh satu company. Dan company itu memang terkenal sebagai company scammer. Company scammer memang diketahui sebagai company scammer. Dan nama dia bukan kali pertama saya dengar. Nama dia pernah datang sebelum ini, kalau tak silap saya berkaitan dengan Macau scam, kalau tak silap saya, ataupun ada satu scam yang lain berkaitan dengan company tersebut. Tetapi jelas-jelas dia sebagai shareholder tiba-tiba 99% pegangan dan juga shareholder di dalam company yang 99% tadi tu memang scammer yang dikenali. Tiba-tiba dia dapat lesen My Airline. Kemudian orang buat konklusi, adakah ini kaedah? Ini kaedah Perikatan Nasional setelah sakau duit rakyat pergi salurkan kepada money laundering, tempat cuci duit ini. So, macam mana money laundering works, tuan-tuan? Macam mana syarikat ataupun cuci duit ni berlaku? Dia macam ni. Ni banyak kaedah, tapi ni satu kaedah yang saya boleh yang saya tahulah. Katakanlah ada satu illegal activity dilakukan oleh individu A. So, sama ada dia merompak ke, sama ada dia pecah amanah ke, sama ada dia rasuah, sama ada dia sakau duit rakyat, dia dapat projek. Dia buka projek, kemudian projek itu, nak dapat projek itu kena bayar 500 juta contoh kepada menantu dia, atau dia dapat 300 juta bayar kepada anak dia, contoh kan. So duit tu dibayar dalam bentuk apa? Dia bukan dalam bentuk dalam transfer dalam akaun, tak. Dia dibagi dalam bentuk tunai. Dia diberikan dalam bentuk tunai. So setelah dapat dalam bentuk tunai, duit tu nak letak kat mana? So, macam mana nak cuci duit 500 juta, 600 juta, 900 juta, contohlah, ni contoh. 1 bilion, 10 juta, even satu jumlah duit yang banyak. Penuh. Kalau kita tengok bilik ni penuh, tuan-tuan. Nak letak tu duit kat mana? Saya dapat tahu bahawa ada kawan saya bayar seseorang 30 juta cash bawa beg, tuan-tuan. Itu 30 juta. Bayangkan ratusan juta. Nak letak duit tak kat mana? Nak letak kat rumah, banyak-banyak duit pun bau juga. Dimakan binatang ke apa ke. So, dia kena cuci. So, bagaimana nak cuci? Salah satu cara nak cuci adalah, antaranya, kita laburkan ke dalam syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat apa? Antaranya yang biasa, syarikat-syarikat kosmetik, syarikat-syarikat yang baru ditubuhkan. Konon-kononnya fintech ni. Ni syarikat yang berkaitan dengan pelaburan-pelaburan ini. So, laburkan. Kemudian declarekan pelaburan itu sebagai rugi. Tetapi duit tu dah dimasukkan ke dalam perniagaan yang sah, boleh dikeluarkan, dapat untung daripada situ. So, baru-baru ini, bila Malaysia Airlines tiba-tiba tarik handbrake, kata tutup syarikat, dianggarkan wang yang diambil daripada tutup, dia tiket 15,000 dia jual. 15,000 tiket telah dijual, dianggarkan bernilai 20 juta ringgit. Bila tiba-tiba tarik handbrake hari tu. Nilaian dalam 20 juta ringgit. Now, ada orang mengatakan, so adakah wang ini dikaitkan dengan pemerintahan sebelum ini? Kalau tak, bagaimana dia boleh dapat sewenang-wenangnya lesen tersebut? Bukan senang nak dapat lesen penerbangan ni, tuan-tuan. It's not easy. Terlebih lagi lepas COVID. Kan, lepas COVID hari tu kan, lesen penerbangan tidak dapat. So, macam mana dia boleh dapat benda itu? Kemudian dia orang kata, berkemungkinan ini Muhyiddin Yassin punya cara. So, Muhyiddin Yassin jawab. Dia kata, henti kaitkan My Airline dengan saya. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menegaskan dia tidak punya sebarang kaitan dengan syarikat penerbangan My Airline yang operasinya kini digantung. Saya dapati ada pihak cuba mengaitkan saya dengan kemelut yang melibatkan syarikat penerbangan My Airline. Saya ingin negaskan, saya tidak ada kaitan langsung dengan penerbangan itu atau mana-mana pemegang saham syarikat. Saya juga tidak punya sebarang pengetahuan mengenai latar belakang syarikat itu, katanya. Menurutnya, syarikat penerbangan Tamura itu mendapat kelulusan berlesen perkhidmatan udara pada 22 Disember 2021 semasa dirinya tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Masa itu Ismail Sabri. Penglibatan firma guaman Rosli Dahlan
Saravana Partnership sebagai peguam bagi pihak pemegang syarikat My Airline tidak boleh dikaitkan dengan saya. RDS sebuah firma guaman berhak untuk mewakili siapa saja yang memerlukan hikmat guamannya. Saya percaya ada pihak tertentu yang cuba mencemarkan nama baik saya dengan membuat tuduhan jahat kononnya saya terbabit dengan syarikat itu. My Airline mencuri tumpuan apabila ia mengumumkan penggantungan operasi berikutan tekanan keuangan yang ketara sementara menunggu penstrukturan semula pemegang saham dan pemodalan syarikat itu. Pada Oktober lalu, Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menggesa kerajaan melancarkan siasatan jenayah terhadap pemegang saham syarikat My Airline dan pegawai kerajaan meluluskan lesen perkhidmatan udara syarikat penerbangan itu. Katanya mereka bertanggungjawab terhadap operasi harus dihalang daripada meninggalkan negara manakala aset mereka dibekukan oleh kerajaan. Semalam bernama melaporkan menahan seorang pengasas dan pemegang saham sebuah syarikat bergelar datuk serta isteri dan anak lelakinya. Pengarah syarikat jenayah komersial Bukit Aman, Ramli Muhammad Yusof berkata mereka ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram. My Airline ditubuhkan pada tahun 2011. Antara lembaga pengarah yang juga pemegang syarikat tersebut adalah Alan Goh Huan Tua, Hua Sen Goh Zihan, bekas ketua pengarah penerbangan antarabangsa Azharuddin Abdul Rahman, bekas ketua operasi MAHB Abdul Hamid Muhammad Ali, bekas ketua eksekutif syarikat itu Rainer Teo, pengarah Trillion Cove Jyoti Prakash Murugan. So ini adalah mereka yang telah ditangkap. Itu saya kata tadi. Apa kaitan dia? Iyalah, kalau dah nak menuduh macam mana Hamzah Zainuddin tuduh bahawa PMX ada kaitan dan sebagainya, ugutan SPM sebagainya, kena buktikanlah. Taklah saya setujulah kita nak kaitkan Muhyiddin Yassin dalam kes ni, kena datangkan bukti. Agak payahlah. Orang boleh berspekulasi. Tetapi dalam masa yang sama, Hamzah Zainuddin pun tak boleh nak tuduh sebarang-sebarangan begitu sehingga mengatakan bahawa terdapat ugutan terhadap apa orang kata Iskandar, terhadap sokongan tersebut. Jadi bagaimana nak menyelesaikan kemulut ini? Biarlah siasatan dilakukan. Ada kemungkinan perkaitan atau tidak, itu nanti setelah tangkapan dibuat baru kita tahu. Hanya baru kita